membantu murid-murid untuk memahami penyelesaian persamaan linear melibatkan dua pemboleh ubah. Cikgu gunakan satu lagi contoh. Sebelum ini cikgu dah terangkan cara penyelesaian dengan menggunakan penggantian. So ini adalah satu lagi contoh untuk kita bincangkan. Dalam penggantian iaitu persamaan linear dua pemboleh ubah. Dengan cara penggantian, tujuan kita menggantikan satu persamaan ke dalam satu persamaan. Tujuannya ialah menukarkan daripada dua pemboleh ubah menjadi satu pemboleh ubah. Maksudnya kita akan gantikan satu persamaan ke dalam satu lagi persamaan supaya dua pemboleh ubah, iaitu kita ada X dan Y. So tujuan kita gantikan adalah sama ada dua itu menjadi satu. Maksudnya kalau ada XY, ia akan jadi X, ataupun kalau ada XY, ia hanya ada Y saja. So tujuan kita menggantikan satu persamaan ke dalam satu lagi persamaan ialah untuk menghasilkan satu persamaan linear satu pemboleh ubah. Bila kita hasilkan persamaan melibatkan satu pemboleh ubah, baru kita boleh menentukan nilai pemboleh ubah itu. So, kita akan gunakan cara penggantian, dan ini adalah satu lagi contoh untuk membantu murid-murid memahami. Teruskan. Perhatikan dalam contoh ini diberikan dua persamaan linear dua pemboleh ubah. Persamaan di atas 3x kuala 2y sama dengan 8. Cikgu namakan persamaan 1. Kita ada satu lagi, iaitu 2x tambah 5y sama dengan negatif 1. Cikgu namakan sebagai persamaan 2. So apa yang cikgu akan lakukan ialah cikgu akan menggunakan cara penggantian untuk menentukan nilai x dan y. Ulang balik. Tujuan kita gunakan cara penggantian ini ialah kita akan gantikan persamaan 1 ke dalam persamaan 2 supaya dua pemboleh ubah itu menjadi satu pemboleh ubah. Ataupun kita akan gantikan 2 ke dalam 1 supaya dua pemboleh ubah ini menjadi satu pemboleh ubah. Bila kita hasilkan satu persamaan yang mengandungi satu pemboleh ubah saja, baru kita boleh menentukan nilai pemboleh ubah itu. So kita pilih, apa yang kita pilih ialah kita akan pilih persamaan 2 dan kita akan gantikan dalam persamaan 1. So apa yang kita nak gantikan ialah kita akan gantikan daripada persamaan 2 ini, cikgu akan dapatkan X dalam sebutan Y, kemudian cikgu akan gantikan dalam persamaan 1 di tempat X supaya keseluruhan ini dalam tukar menjadi dalam sebutan Y. Kita teruskan ya. Cikgu turunkan persamaan 2 dahulu, iaitu 2x tambah 5y sama dengan negatif 1. Apa yang cikgu nak buat ialah cikgu nak menghasilkan satu sebutan x dalam sebutan y. So maksud 2x sama dengan kita ada negatif 1 tambah menjadi tolak 5y. Kemudian x bersamaan negatif 1 tolak 5y bahagi dengan 2. Dah pindah. So ini yang cikgu maksudkan X dalam sebutan Y. So apa yang kita lakukan ialah X yang kita hasilkan dalam sebutan Y ini, yang ini cikgu akan gantikan di sini supaya persamaan 1 yang mengandungi dua pemboleh ubah itu menjadi satu pemboleh ubah. Dan dalam persamaan baru ini kita akan hanya nampak pemboleh ubah Y sahaja. Kita teruskan ya. Sekarang apa yang cikgu lakukan ialah yang X dalam sebutan ini cikgu masukkan dan tergantikan dalam persamaan 1. Cikgu keluarkan persamaan 1, iaitu 3x tolak 2y sama dengan 8. So ini adalah daripada persamaan 1, yang ini adalah daripada persamaan 2. Yang ini cikgu akan gantikan di sini. So sekarang 3x adalah
negatif 1 tolak 5y bahagi dengan 2. Okey, tolak 2y sama dengan 8. Okey, so perhatikan sekarang cikgu dah gantikan sebutan x, okey, ataupun x dalam sebutan y itu ke dalam persamaan 1 di tempat x. Okey, perhatikan sekarang kita dah tukarkan persamaan 1 daripada x y menjadi y sahaja. Okey, so kita perlu ringkaskan ini menjadi satu persamaan linear satu pemboleh ubah. Okey, so kita akan teruskan. Okey, seterusnya cikgu akan darabkan ke dalam, so akan jadi negatif 3. Cikgu darabkan di sini positif negatif darab menjadi 15y dibahagikan dengan 2 tolak 2y sama dengan 8. Okey, perhatikan di sini cikgu dah ringkaskan. Okey, so tapi masih dalam keadaan yang agak rumit, so kita perlu ringkaskan lagi. Okey, so apa yang cikgu akan lakukan di sini ialah perhatikan sebutan ini. Okey, perhatikan ya. Okey, perhatikan sebutan ini. Okey, sebutan ini kita ada pembawa 2. So nasihat cikgu dalam menyelesaikan satu-satu persamaan, okey, daripada pengalaman cikgu ya. So biasanya murid-murid ini mempunyai masalah apabila persamaan itu melibatkan pecahan. Okey, sekiranya persamaan itu tidak melibatkan pecahan, murid-murid merasa lebih selesa nak selesaikan persamaan berkenaan. So di sini keadaan tidak izinkan. Okey, nak tanah persamaan yang dihasilkan adalah mengandungi pecahan. So untuk mengelakkan kerumitan ataupun menyebabkan murid-murid melakukan kesilapan, okey, langkah seterusnya sebelum cikgu ringkaskan ataupun selesaikan ini, cikgu nasihatkan murid-murid supaya pecahan yang terdapat iaitu yang 2/2 itu kita hapuskan dahulu. Bagaimana kita akan hapuskan? Okey, iaitu dengan mendarabkan 2 ke dalam sebutan itu. Dengan mendarabkan 2 bahagi 2 akan jadi 1. Itu 2 bahagi 2 menjadi 1. So dengan otomatiknya, okey, 2 pecahan itu yang per 2 itu tak ada lagi menghasilkan satu persamaan linear yang lebih mudah. Ini nasihat saja, okey? Ini nasihat saja. So ini adalah pengalaman cikgu sebab cikgu dah perhatikan murid-murid biasanya menghadapi masalah nak selesaikan satu persamaan yang ada pecahan. So nasihat cikgu, cuba hapuskan pecahan itu ataupun hilangkan pecahan itu dengan mendarabkan satu nombor yang sesuai supaya ianya menjadi satu persamaan yang mudah, tidak melibatkan pecahan. Okey, so cikgu tunjukkan bagaimana ya. Okey, sekarang yang cikgu maksudkan di sini kita ada satu sebutan, kita ada satu sebutan. Okey, so sekarang cikgu perhatikan murid-murid. Okey, yang sebutan ini ada dibahagi 2. Apa yang cikgu maksudkan? Cikgu tak nak 2 ni, nak hapuskan ini. So nak hapuskan ini maksudnya kumpulan ini ataupun sebutan ini cikgu darabkan dengan 2. So apabila cikgu darabkan dengan 2 sebutan ini, okey, yang ini pengatas, yang ini adalah pembawah. So sudah dihapuskan menjadi 1. Okey, so tak ada lagi pecahan di sini. So perhatikan di sini. Sekarang bila dah hapuskan, yang ini akan jadi negatif 3 tolak 15y. Okey? Okey. Perhatian. Okey? Perhatian. Okey, apabila kita lakukan perubahan pada satu sebutan dalam satu persamaan, maksudnya kita ada 3 sebutan di sini, 1, 2 dan 3. Cikgu lakukan satu perubahan dalam sebutan yang pertama ini, iaitu dengan darabkan 2. So keseluruhan persamaan ini perlu mengalami perubahan yang sama. Itu penting. Okey, yang ini sangat-sangat penting. So perubahan yang kita lakukan ke atas satu sebutan
Okey, perubahan yang sama kita perlu guna pakai dalam sebutan-sebutan lain yang terlibat dalam persamaan itu. Okey, so ini sangat-sangat penting. So sekarang cikgu dah lakukan perubahan untuk sebutan pertama dengan darabkan 2. Tujuan cikgu darabkan 2 supaya nak hilangkan pembawa ini. Okey, bagaimana? Dengan darabkan 2. So perubahan yang cikgu lakukan ke atas sebutan ini ialah darab 2. Maka yang sebutan ini pun kena darab 2, sebutan ini pun kena darab 2. Faham? Jangan lupa. Ini sangat-sangat penting. Kalau gagal, maksudnya keseluruhan penyelesaian anda akan menjadi salah. Okey? So sekarang perhatikan, okey kan, apakah yang jadi pada persamaan ini. So, bila cikgu darabkan dengan 2, yes, dah jadi yang ini. Okey, sekarang tolak. Okey, 2 darab 2 menjadi 4y sama dengan 16. Okey, perhatikan di sini. Okey, so sekarang kita dah hasilkan satu persamaan linear, satu pemboleh ubah, dan nampak persamaan ini adalah persamaan yang lebih mudah. Maksud di sini tidak melibatkan pecahan. So ini adalah pengalaman cikgu, dan pengalaman ini cikgu perolehi apabila cikgu memerhatikan masalah-masalah yang biasa dihadapi oleh murid-murid semasa menyelesaikan persamaan linear. Kalau persamaan linear itu adalah persamaan linear yang biasa, tidak ada pecahan, ramai di antara murid-murid merasa selesa nak selesaikan persamaan itu. Tapi bila ada pecahan dalam persamaan itu, bukan semua murid, ada murid yang akan lakukan kesilapan. Dan kesilapan ini kerap dilakukan oleh murid-murid yang agak sederhana dan lemah. So untuk elakkan kesalahan ini berulang, ataupun untuk membantu murid-murid yang sederhana dan lemah, ini adalah cara yang terbaik untuk murid-murid ataupun membantu murid-murid menyelesaikan persamaan linear dengan lebih baik ataupun lebih selamat tanpa melakukan kesilapan, memudahkan murid-murid berkenaan menyelesaikan persamaan. Okey, cikgu teruskan lagi. Okey. Okey, perhatikan selepas cikgu gantikan persamaan 2 ke dalam persamaan 1, ya tadi cikgu tunjukkan langkah kerja, akhirnya cikgu hasilkan satu persamaan linear, satu pemboleh ubah. Cikgu salin balik, negatif 3 tolak 15y tolak 4y sama dengan 16. Okey, sekarang kita teruskan penyelesaian sehingga kita memperolehi apakah nilai y. Okey, sekarang yang ini akan jadi negatif 3 tolak 15y tolak 4y sama dengan 16. Okey, sekarang tolak 3 pindah seperti biasa dalam persamaan linear satu pemboleh ubah. Pemboleh ubah berada di sebelah kiri persamaan, nombor-nombor di sebelah kanan seperti biasa. So negatif 15y tolak 4y sama dengan 16 tolak 3 menjadi tambah 3. Okey, so sekarang kita selesaikan yang ini pula. Okey, so negatif 15 tolak 4 adalah negatif 19. So di sini kita dapat negatif 19y sama dengan 16 tambah 3, 19. So y adalah 19 bahagi dengan negatif 19, ringkaskan, you akan dapat negatif 1. So kita dah memperolehi nilai y adalah negatif 1. So daripada sini kita dapati nilai y adalah negatif 1. Okey. So langkah seterusnya adalah seperti biasa. Sama ada cikgu akan gantikan y negatif 1 itu dalam persamaan 1 maupun persamaan 2. Okey, mana-mana satu kita boleh gantikan supaya kita akan memperolehi satu lagi nilai, iaitu nilai x. Okey, kita teruskan. Okey, sekarang cikgu boleh pilih mana-mana satu persamaan.
Okey, baik satu ataupun dua, mana-mana satu. Okey, sekarang katakan cikgu turunkan yang persamaan 2. So, 2x tambah 5y sama dengan negatif 1. Okey, sekarang cikgu gantikan negatif 1 ke dalam persamaan ini. So, 2x tambah 5y ialah negatif 1. Negatif 1. Okey, sekarang kita teruskan. 2x negatif positif, okey, so menjadi negatif 5 darab 1, 5 sama dengan negatif 1. Okey, sekarang 2x tolak 5 jadi negatif 1 tambah 5. Okey, so ia akan jadi 4. So 2x sama dengan 4. Okey, sekarang x adalah 4 darab 2 jadi bahagi 2, 1 yang ini 2, so x adalah 2. Okey, so ini adalah nilai untuk pemboleh ubah x iaitu 2. So kita dapati pemboleh ubah y ialah negatif 1 dan pemboleh ubah x adalah 2. Okey, so ini adalah satu lagi soalan. Okey, persamaan linear dua pemboleh ubah. Okey, menentukan nilai pemboleh ubah itu dengan cara penggantian. So cikgu harap contoh ini akan membantu murid-murid. Okey, sekiranya murid-murid ataupun murid-murid kurang jelas penjelasan cikgu, mungkin sekali ataupun apabila murid-murid tengok video ini sekali, mungkin murid-murid kurang jelas. So ini adalah rakaman video. So rakaman video ini boleh diulang beberapa kali. Okey. So dengan mengulang video ini beberapa kali ataupun dengan replay ataupun ulang kali kita tengok contoh yang dibincangkan oleh cikgu ini beberapa kali, harap akan membantu murid-murid memahami cara penyelesaian dengan penggantian. So cikgu harap jangan hanya tengok sekali saja video. Okey, ada murid sekali dah cukup untuk mereka memahami. Kalau murid itu adalah sederhana ataupun you adalah salah seorang pelajar yang sederhana ataupun agak lemah, so nasihat cikgu cuba ulang tengok video rakaman video ini berulang kali supaya anda dapat memahami apa yang dimaksudkan penyelesaian persamaan linear dua pemboleh ubah dengan cara penggantian. So murid-murid perlu rajin, okey, membuat ulang kaji. Okey, selepas dah memahami cara penyelesaian ini, murid-murid perlu memilih beberapa contoh untuk mencuba. Okey, anda perlu ulang dengan contoh-contoh yang berlainan jenis. Okey, untuk memudahkan murid-murid memahami cara penyelesaian. Okey, dengan memahami cara penyelesaian persamaan linear dua pemboleh ubah ini, iaitu dengan cara penghapusan maupun dengan cara penggantian, akan memudahkan murid-murid semasa murid-murid diperkenalkan penyelesaian persamaan linear melibatkan 3 pemboleh ubah. So sebab itu sebelum cikgu ajar bab 3, iaitu melibatkan persamaan linear 3 pemboleh ubah di tingkatan 4 matematik tambahan, sebab itu cikgu ambil beberapa contoh mula daripada persamaan linear 1 pemboleh ubah, iaitu tajuk tingkatan 2 dengan beberapa contoh penyelesaian. Lepas itu cikgu gunakan beberapa contoh soalan penyelesaian persamaan linear dua pemboleh ubah dengan cara penghapusan. Lepas itu cikgu gunakan beberapa contoh soalan persamaan linear dua pemboleh ubah dengan menggunakan cara penggantian. So ini semua adalah perlu anda ulang dan memahami sebelum kita belajar tajuk 3 tingkatan 4 matematik tambahan. Okey, cikgu harap
murid-murid akan membuat lebih banyak soalan ataupun contoh-contoh soalan, okey, untuk memantapkan, okey, murid-murid memahami soalan penyelesaian persamaan linear. Satu pun boleh ubah maupun dua pun boleh ubah, dan yang terbaru yang mungkin anda murid-murid jumpa ialah tiga pun boleh ubah.